pengurusan organisasi seterusnya mampu melahirkan barisan siswa guru yang berketerampilan dan berwibawa. Ya Allah, Ya Mu'allifal Qulub, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesejahteraan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una syaqiyan wala mat'rudan wala mahruma. Allahumma ij'al khaira a'marina akhiruh wa khaira a'malina khawatimuh wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Saudara Lut bin Muhammad Syukri atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga berkat doa sekalian makhluk di bumi, majlis ini mendapat keberkatan dari awal hingga ke akhirnya. Mulia anak, sempurna akhlak. Mulia tua, sempurna agama. Mulia bangsa, berbudi bahasa. Mulia majlis, tertib atur caranya. Hadirin sekalian, meneruskan tertib majlis, marilah sama-sama kita menghayati alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan diperdengarkan oleh saudara Muhammad Sa'adun bin Muhammad Sa'ad. Majlis dengan penuh ta'zimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Saudara Muhammad Sa'adun bin Muhammad Sa'ad atas alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sebutir mutiara indah berkilauan bakal menghias seutas rantai. Kami gembira dikunjungi Tuan, majlis bersejarah bertambah makna. Memulakan agenda ucapan, tirai majlis menghamparkan laluan untuk ucapan alu-aluan dengan mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. Pajuzi bin Awang, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Datuk Razali Ismail, merangkap pengerusi jawatan kuasa penasihat JPP untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam IPGN Peneraju Kecemerlangan Pendidik Guru dan salam Pintar IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Terima kasih kepada anak-anda, saudara dan saudari pengacara majlis yang berusaha, ASP Nur Syahiran binti Adam, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Kuala Terengganu, yang berusaha Yang Mulia Tengku Nur Faizo bin Tengku Umbung, Ketua Jabatan Haiwan Pelajar yang berusaha, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, pensyarah-pensyarah kanan, rakan-rakan pensyarah akademik, staf sokongan jawatan kuasa pelaksana Majlis Penyerahan Watikah JPP sesi 2024-2025 yang dipertua JPP dan semua ahli jawatan kuasa JPP sesi 2024-2025, siswa dan siswi pendidik IPGM Kampus Datuk Razali Ismail dan semua warga IPG Kampus Datuk Razali Ismail yang dapat hadir dalam majlis pada pagi ini. Sebelum saya meneruskan ucapan, izinkan saya memulakan dengan pantun yang saya tujukan khas buat tetamu istimewa kita pada hari ini, ASP Nur Syahiran binti Adan. Tinggi batan pohon sena, tempat berteduh si anak dara. Hadir Tuan meriahkan suasana, kami meraihkan penuh gembira. Terima kasih ASP. Jarang berlakulah. Jadi ASP yang dapat hadir. Jadi hari ini kita tahulah seperti mana yang kita maklum bahawa di 4 negeri di Semenanjung Malaysia hari ini adalah hari permulaan sesi persekolahan, sesi 2024-2025 dan kebanyakan dan ramai inspektor-inspektor yang berada di sekolah untuk meraihkan, menyatuni anak-anak murid kita di sekolah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan rahmatnya kita dapat bersama-sama berada dalam majlis penyerahan watikah JPP sesi 2024-2025. Saya ada 2 tag ucapan, satu tag yang baru diberi pagi ini dan satu tag yang saya akan bercakaplah pada pagi ini. Dengan rasa rendah hati dan penuh kesyukuran, kita berkumpul di sini pada hari yang bersejarah ini untuk menyaksikan satu detik penting dalam perjalanan IPG Kampus Datuk Razali Ismail bagi tahun 2024 sebagai komuniti pendidikan yang dinamik. Majlis Penyerahan Watikah Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar ini bukan sekadar upacara simbolik, tapi ia merupakan manifestasi komitmen dan kepercayaan yang diberikan oleh pihak kita semua kepada jawatan kuasa perwakilan pelajar sebagai pemimpin di IPG Kampus Datuk Razali Ismail, pemimpin pelajar di IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Sebagai warga IPGM Kampus, saya mengucapkan tahniah kepada semua pelajar yang telah dipilih menganggotai JPP sesi 2024-2025 dan merasa bangga melihat semangat dan dedikasi yang ditunjukkan. Untuk makluman ASP, pemilihan ini adalah seperti mana pemilihan yang berlaku di
memilih wakil rakyat lah. Kaedah dia sama, cuma di sini adalah wakil rakyat bagi pelajar kampus. Kita ada penamaan calon, daripada penamaan calon kita ada sesi pengundian, pengiraan undi dan pengumuman dan sebagainya, dan ada kempen yang dijalankan oleh pelajar dalam suasana seperti yang kita telah tetapkan di pihak Jabatan Haiwan Pelajar. Jadi yang ditunjukkan oleh pelajar menunjukkan kepentingan dan kesejahteraan rakan-rakan mereka. Ini adalah ciri-ciri pemimpin masa depan dan yang akan membawa negara kita ke arah yang lebih cemerlang. Pohon meranti berdaun jati, buahnya dimasak menjadi roti. Jadilah pemimpin yang sejati, selalu amanah dan berintegriti. Itulah yang kita harapkan pemilihan jawatankuasa yang dipilih oleh para pelajar sendiri. Ini adalah satu jawatankuasa yang menjadi penghubung antara pihak IPG dan juga pihak pelajar. Menjadi pemimpin pelajar pada tahun 2004 memerlukan anda memiliki kemahiran kepimpinan yang relevan dan keperluan semasa. Anda perlu bersedia menghadapi cabaran, ketahanan, keberanian dan integriti. Kita juga berharap EPP perlu menjadi contoh yang baik dan menunjukkan kecintaan terhadap ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi walaupun kita dipilih sebagai jawatankuasa perwakilan pelajar dan tugas kita kepada Institut Pendidikan Guru dan juga tugas kita sebagai pelajar tetap kita laksanakan dengan baik. Saya percaya dengan watikah yang diserahkan ini nanti anda semua akan melangkah dengan penuh keyakinan dan semangat untuk menjadi pemimpin yang membawa perubahan positif kepada kalangan pelajar, komuniti dan akhirnya kepada pendidikan di negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, kita selalu mendengar tentang konsep karamah insaniah yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan adalah satu usaha untuk mengangkat martabat dan harga diri setiap pelajar. Ia menekankan kepada pembentukan adat, akhlak, integriti yang tinggi di kalangan pelajar. Sebagai pemimpin pelajar, anda memegang peranan penting dan memastikan nilai-nilai terus subur menjadi asas penting memastikan nilai terus subur. Setiap langkah dan tindakan keputusan yang diambil. Justru itu sebarang perkara keputusan perlulah diteliti, dihayati, difahami sebelum kita membuat suatu keputusan yang akhirnya membawa faedah kepada semua warga IPG kampus Datuk Razali Ismail. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 9 hari bulan Mac yang lalu, pihak Kementerian Pendidikan telah melancarkan tema Hari Guru 2024. Guru Johari Digital, Aspirasi Malaysia Madani. Semana yang kita semaklum bahawa Guru Johari Digital Negara, Aspirasi Negara Madani adalah tema Hari Guru. Tema ini secara rasminya diumum oleh Kementerian Pendidikan pada 9 Mac di Kuching, Sarawak. Hari Guru merupakan sebuah sambutan yang dinantikan bukan sahaja di kalangan para guru tetapi juga kalangan pelajar. Tema ini menekankan pentingnya kompetensi digital. Sebab dua perkara ini yang saya nak maklumkan yang dimohon oleh Tuan Pengarah untuk saya maklumkan kepada pelajar pada pagi ini berkaitan dengan kompetensi digital sesuai dengan tema Hari Guru 2024. Tema ini menggambarkan peranan guru sebagai johari yang memiliki kebijaksanaan dalam mengasah kemahiran digital dan membimbing murid menuju aspirasi negara madani. Semoga para guru terus memainkan peranan penting dalam pembinaan bangsa, negara dan masyarakat seterusnya. Pada hari ini merupakan tanggal 29 Syakban 1445 Hijrah bersamaan 10 Mac 2024 Masihi. Dan 2 hari lagi insya-Allah kita akan menyambut bulan yang kita nanti-nantikan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan insya-Allah selepas ini kita ada satu lagi program, iaitu program sambutan Ihya Ramadan bagi memastikan sebahawa semua warga IPG kampus Datuk Razali Ismail dapat memahami, menghayati bulan yang mulia ini. Akhir sekali saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutamanya ASP Nur Syahiran binti Adam. Saya ingat ini kali pertama ASP datang ke
ke IPG kampus Datuk Razali Ismail. Dan tadi ketika saya bertemu bual dengan ASP ni, rupanya suami dia merupakan alumni IPG kampus Datuk Razali Ismail. Tahniah lah jadi sebenarnya kita tidak jauh lah dengan IPG ni. Mungkin ada hubung kait lah. Jadi tahniahlah kepada, terima kasih banyaklah kepada ASP yang sudi hadir dan seterusnya merasmikan penyerahan watikah pelantikan dan juga akan menyampaikan sedikit input kepada kita pada pagi ini dengan menjayakan dan juga menjayakan majlis inilah. Semoga usaha kita semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Teknologis Dr. Pajuzi bin Awang, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Datuk Razali Ismail, merangkap pengerusi jawatan kuasa penasihat JPP atas kesudian menyampaikan ucapan alu-aluan sebentar tadi. Sidang hadirin, detik dinanti untuk kita ikuti dan hayati ungkapan bestari daripada pemimpin yang kita sanjungi. Untuk itu, majlis mempersilakan Yang Dihormati Asisten Superintendent Nur Syahiram binti Adam, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Kuala Terengganu untuk menyampaikan ceramah seterusnya merasmikan istiadat lafaz ikrar dan penyampaian watika pelantikan Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar sesi 2024-2025. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengerusi pengacara majlis yang saya hormati, Dr. Pajuzi bin Awang, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Datuk Razali, Yang Mulia Tengku Nur Faizul bin Tengku Umbung, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar, merangkap Ketua Mesyuarat Penasihat Jawatan Kuasa Penasihat JPP, pegawai-pegawai Institut IPG dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak jawatan kuasa kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Memang untuk pengetahuan semua, memang ini adalah kali pertama saya masuk ke IPG sebagai jemputan untuk penceramah. Okay, jadi hari ini saya pun kali ikut mendapat last call daripada saya punya ketua di IPD mengarahkan saya untuk hadir kat sini. Dan untuk makluman semua, kalau ikut hari ini semua pegawai perhubungan sekolah yang mana pegawai polis akan turun ke sekolah bersama-sama meraihkan hari pertama persekolahan lah. Jadi saya hari ini ditugaskan untuk hadir ke sini lah untuk program penyampaian watikah pelantikan jawatan kuasa perwakilan pelajar. Okay, sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan diri saya lah. Saya ASP Nur Syahiram binti Adam selaku Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu. Yang mana tugas saya adalah, tim saya adalah menyiasat kes-kes melibatkan kes-kes jenayah komersial. Okay, kalau kita sebut jenayah komersial, kadang-kadang orang tak tahu apa itu jenayah komersial. Tapi yang lebih orang kata sinonim lah sekarang ni, kes-kes melibatkan scammer. Jadi sebab orang kata kalau secara tidak langsung, kalau daripada kajian dan purata kita, setiap hari ada je orang kena scam. Okay, jadi di sini saya dijemput untuk sebagai perasmi dan juga untuk berkongsi apa trend terkini jenayah cyber. Okay, sebab kali ikut masa memang tak sempat lah dengan masa setengah jam, tapi saya akan ambil yang mana-mana yang orang kata yang mana-mana poin yang penting lah. Daripada sini pun sekali lagi lah, sebelum saya meneruskan, saya ucapkan tahniah kepada yang dilantik menjadi perwakilan pelajar bagi kampus bagi IPG. Okay, yang mana
Di sini pun kita tengokkan ciri-ciri seorang pemimpin seperti mana timbalan pengarah sebutkan tadi, yang mana dia punya proses sama je seperti melantik yang YB. Okey, jadi macam itulah. Di sini polis pun sama, walaupun saya duduk di bahagian siasatan jenayah cyber, tetapi saya perlu juga menjalankan tugas dan tanggungjawab menjaga keselamatan semasa pengundian PRU ataupun PRN yang lepas. Okay, jadi kat sini kita sama je, dia ada penamaan calon, hari mengundi dan keputusan. Tapi di sini peranan kami PDRM adalah menjaga keselamatan. Okey. Jadi di sini saya tak nak sentuh berkenaan dengan kepimpinan, dan saya tahu sekiranya kita dilantik dan dipertanggungjawabkan yang mana amanah tu besar pada kita untuk memimpin kita punya rakan-rakan seperjuangan sekalian, yang mana orang akan nampak kita adalah seorang pemimpin yang terbaik. Jadi kita jangan hampakan harapan, orang kata kalau macam harapan rakan-rakan seperjuangan kita untuk orang kata menaikkan imej IBG kita. Okey. Jadi saya teruskan ya. Saya ada slide lah, tapi kalau ikut slide saya tu agak banyak lah, tapi saya akan skip jugalah. Okey, boleh tak buka? Okey. Okey, jadi saya teruskan ya. Okey, untuk makluman semua, saya ditugaskan di bahagian siasatan ni daripada tahun 2007 sehinggalah sekarang. Tapi pada tahun 2007 dulu, selepas tamat latihan sebab inspektor pegawai kanan polis, kita kena masuk pusat latihan. Okey, 9 bulan saya menjalani latihan. Yang mana latihan tu 9 bulan tu tadi pun saya ada jelaskanlah juga pada tuan timbalan pengarah kita, yang mana dalam pusat latihan tu kami akan dilatih untuk menjadi seorang polis ataupun pegawai kanan polis. Okey, habis 9 bulan saya telah ditransfer ke bahagian siasatan jenayah di daerah di Johor. Okey, lepas pada itu 2011 saya bertukar mengikut suami, yang mana suami saya mengajar di Terengganu ni, jadi saya ikutlah suami sebab kekangan menjadi seorang polis ni sebab kami bekerja tak tentu masa. Okey, kalau contohlah suami saya boleh balik sekolah pukul 2, pukul 3 petang atau pukul 4, boleh berada di rumah sampai malam, pagi esok baru pergi sekolah, tak mustahil saya ada tak balik langsung. Jadi itulah seorang tugas penyiasat, yang mana kita pun lebih kurang macam tugas sebagai doktor yang on call, yang mana sekiranya kita bertugas 24 jam, kita kena terima laporan-laporan polis yang berkaitan dengan jenayah yang kita siasat tu dalam tempoh 24 jam. Dan orang kata biasa dah, orang kata makan, tidur, mandi di pejabat. Okey, jadi itulah, jadi disebabkan tu saya bertukar ke sini 2011 sehinggalah sekarang, dan beberapa tahun yang lepas alhamdulillah lah saya dinaikkan pangkat menjadi ketua bahagian siasatan jenayah komersial. Yang mana sekarang saya tak buat tugas siasatan, tapi saya ada tim saya, yang mana anak-anak buah saya yang akan menyiasat kes sehinggalah kes tu berjaya kami tangkap penjenayah dan kita tuduh di mahkamah. Okay, next. Okay, jenayah cyber ni kalau sekarang lah kita tengokkan, mana-mana kita pergi semuanya berkonsepkan cyber. Betul tak? Sebab saya dapat makluman dekat sini pun audiens yang berada di depan saya pun di depan saya adalah face to face, dan ada juga yang melihat saya, yang mendengar taklimat saya secara alam maya. Okey, jadi dekat mana-mana perlunya ada cyber. Okey, yang mana jenayah cyber ni adalah satu pelakuan yang menyalahi undang-undang, yang mana dengan menggunakan peranti teknologi mempunyai akses kepada satu internet ataupun rangkaian lah. Okay, yang mana di mana aktiviti yang digunakan tu mesti kena guna internet ataupun komputer. Dan saya rasa saya tak perlu nak jelaskan apa itu cyber, sebab saya rasa di mana-mana sekarang, even kita bertugas, belajar, mesti menggunakan cyber, betul tak? Kalau macam zaman dulu, kalau zaman saya belajar sekolah rendah, sekolah menengah, di universiti sekali mana pun, orang kata teknologi cyber tu dah ada, tapi orang kata tidaklah secanggih sekarang. So kami masih lagi perlu ke contoh pusat-pusat internet untuk mencari, orang kata cyber cafe untuk mencari maklumat. Tapi sekarang kita perlu tak pergi cyber cafe? Tak, betul kan? Kita hanya ada apa je boleh kita buat, kita buka internet, melayari internet. Telefon. Kalau dulu kita nak
nak ada internet dan telefon, kita kena apa? Kita kena pakai contoh, kita kena apa? Dapatkan package internet ataupun sebagainya. Ataupun yang biasa orang akan pergi kepada cyber cafe. Sekarang tak perlu. Kita buka je telefon, mesti ada internet. Betul tak? Okey, ada tak depan saya sekarang ni ada telefon bimbit tapi tak ada internet? Tak kan? Sebab apa? Sebab sekarang kita bekerja ataupun belajar mesti menggunakan paling lekeh pun WhatsApp, betul tak? Sebab apa? Tujuan untuk hantar laporan, untuk buat tugasan, betul tak? Apa-apa pun mesti hard copy kita hantar. Tetapi pelaporan tu mesti disalurkan melalui platform-platform media sosial macam ni. Macam WhatsApp, Telegram. Sekarang ada tak orang pakai SMS? Tak ada kan? Betul tak? Okey, tapi jangan kena hati-hati. Di unit saya ni ada juga kita contoh sedikit akan menghantar SMS kepada pihak-pihak yang terpilih, mangsa-mangsa yang terpilih untuk dijadikan mangsa untuk di-scam. Okay, next. Okay, sekarang ni kita terbagi kepada dua kategori aktiviti yang mana komputer digunakan sebagai satu rangkaian lah. Yang mana medium dia mesti internet, iaitu cyber lah. Okay, jadi dia di bawah section Akta 2 jenayah komersial mana kita gunakan laptop, desktop, smartphone, tablet, network dan server. Okay, next. Okay, inilah kes-kes yang biasa. Bukan biasalah, memang setiap hari kami, unit kami jenayah cyber ni menyiasat, yang mana kita menyiasat kes-kes penipuan phone scam, e-dagang, parcel scam, pelaburan tak wujud, pinjaman tak wujud dan BEC, Business Email Compromise. Okay, kat sini memandangkan masa pun tak diizinkan lama untuk saya, dan kalau sekiralah ditakdirkan dan panjang umur, bolehlah sekali lagi menjemput saya untuk saya jelaskan secara detail. Sebab bukan sekarang ni tuan puan, saya cukup risau sebab sekarang ni kebanyakannya mangsa yang menjadi mangsa skamer adalah guru. Yang mana di depan saya ni pun akan menjadi seorang guru, betul tak? Betul. Sebab kita bukan apa. Mungkinlah orang akan, kalau secara general orang kata mungkin cikgu ni, guru ni baik kot. Tak, mungkin kalau kita tengok daripada kajian kita, dekat mana-mana tempat sekalipun, pekerjaan guru ni adalah golongan majoriti sebenarnya. Kita pergi mana-mana, kita sembang, kita jumpa, kerja apa cikgu. Kerja apa cikgu. Sebab pendidik ni adalah golongan-golongan yang ramai. Yang mana kita punya generasi anak-anak kita pun memerlukan seorang guru untuk menjadi pendidik kepada anak-anak kita. Jadi tak mustahil lah yang menjadi mangsa kes-kes scammer ni adalah satu je. Dia bukannya guru, dia ada juga orang lain. Tapi poin dia satu je. Orang tu mesti ada pendapatan. Sebab bagi scammer, kalau dia tipu orang yang tak ada pendapatan, benda tu akan bazirkan masa dia. Nothing. Setakat cakap je scam, duit tak dapat, tidak memberikan apa-apa pendapatan yang lumayan pada dia, itu tidak menjanjikan kejayaan seorang scammer. Okay, next. Okay, next. Okay, pecahan kes-kes penipuan yang kita dapat kat sini, kita nampak kat sini yang mencapai tinggi sekali adalah kes-kes melibatkan pembelian secara online, pelaburan, kes-kes. Tapi yang paling banyak sekarang ni kita ada nak kata modus operandi yang terbaru pun tak juga. Dulu kita panggil Macau scam, sekarang kita panggil phone scam. Sekejap lagi saya beritahu macam mana kes tu boleh berlaku. Okay, next. Okay, ini adalah kes Macau scam. Sekarang kita panggil phone scam. Sebab apa kita panggil Macau scam? Sebab dulu, sebab asal-asalnya sindiket ni adalah daripada yang berada di Macau. Yang mana dia berada di base sana, dia akan cuba menyamar menjadi pihak. Tapi sekarang kita dah panggil phone scam. Sebab bukannya berada di Macau saja dia boleh tipu kita sebagai mangsa scammer, di mana-mana saja pun dia boleh menjadikan kita ni sebagai mangsa scam. Yang penting dia kena tahu teknologi, dia kena ada internet. Okey, modus operandi dia adalah trend sekarang ni dia akan menyamar. Satu, yang paling terbaru sekarang ini, sebelum-sebelum dia menyamar sebagai bank negara, daripada pihak polis yang menyatakan bahawa ada satu waran tangkap untuk ditangkap kita mangsa berataskan kes, contoh ada sedikit pengubahan wang haram atau sebagainya. Okey, yang kedua, dia akan menyamar sebagai contoh daripada bank negara. Dia kata kita ada dah buat satu kad kredit tanpa pengetahuan kita, dan kad kredit ni telah digunakan di luar negara dalam nilai yang banyak. Sekiranya kita tidak menyelesaikan masalah ini, kita akan ditangkap. Okey, saya nak beritahu tips lah.
Sebab saya modus operandi ni mungkin tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar semua biasa dah kita tengok dekat media sosial, di TV, televisyen ataupun mungkin kita dapat pamphlet ataupun sebagainya. Okey. Kes phone scam ni dia akan cuba tarik kita sehingga kita percaya pada dia. Macam mana kita boleh serahkan duit? Bila timbul satu perasaan panik pada kita, duit pun dah banyak dalam simpanan, ialah kita bekerja setiap bulan kita simpan. Simpanan mana? Dalam ASB, dalam tabung haji, simpanan, pinjaman dan sebagainya, ataupun duit-duit contoh dapat harta daripada peninggalan pusaka arwah mak ayah kita kan. Jadi kita simpan, dan ada juga orang menyimpan untuk mengerjakan contoh nak pergi haji. Dalam akaun tabung haji ada 100,000. Kena dengan sindiket phone scam ni, 100,000 tu hilang. Yang tinggal dalam tabung haji tu hanyalah RM20 yang mana wajib diletakkan dalam akaun tabung haji. Okey, macam mana dia berlaku? Okey, tips daripada saya. Sekiranya tuan-tuan, puan-puan dapat panggilan telefon yang menyatakan daripada pihak polis, pihak bank, apa lagi? Bank negara, magistrate, okey. Dan yang terbaru, dia beritahu daripada pihak penghapusan barang. Sebab apa? Trend sekarang ni semua orang beli barang secara online. Beli barang secara online bermaknanya penghantaran pos akan hantar ke rumah. Okey, tips daripada saya, buat semakan dulu. Kalau contoh dia beritahu daripada polis, okey, polis dia takkan telefon suspek untuk tangkap suspek. Contoh, kalau saya ada target, saya tak perlu pergi telefon dia, saya nak pergi rumah you, tangkap you. No. Kalau saya jadi penjenayah, orang dah call, apa yang saya buat? Lari, betul. Jadi sekarang ni kita kena fikir secara logik. Kalau orang call kita, menyatakan kita ni ada blacklist, wanted atau kes mana-mana, cuba buat semakan, matikan talian telefon tu, cuba telefon balai polis yang berhampiran, bagi nombor IC kita, semak, betul tak nama kita ada wanted? Bagi saya takkan call. Kalau dah yang contohlah, sebagai contoh, yang depan saya ni adalah target. Even kalau contoh dalam surrounding ni, tiba-tiba ada yang saya dapat maklumat daripada risikan saya, puan, dalam audiens puan ni ada suspek. Okey, saya tak akan beritahu dekat dia. Walaupun saya dijemput untuk hadir berisramah, you akan ditangkap lepas ni jumpa saya. Tak. Sebab apa? Dia nampak je polis, kalau dia tahu dia buat salah, dia buat apa? Mesti dia lari kan? Okey, jadi buat semakan. Sebab dia orang ni, seboleh-bolehnya sindiket ni, dia akan cuba tarik kita sehingga kita percaya, dan kita tak boleh dah buat minta bantuan daripada yang lain. Dan bagi saya, kalau nombor telefon tu yang bukan berkenaan ataupun kita rasa kita tak ada daftar kad kredit ataupun kita tak ada beli barang yang memerlukan penghantaran kepada kita, kita matikan je. Dan kalau sebenarnya melibatkan, kalau dia kata nama kita, IC kita ada pihak lain yang buat kad kredit atas nama kita, cuba semak dengan bank yang mana kad kredit tu dibuat. Dan kalau kita buat semakan, insya-Allah kita mesti confirm memang tak ada pun nama kita. Tetapi kalau kita layan panggilan tu sehingga takhir, tak mustahil duit kita akan lesap. Okey, tengok pesara rugi 1 juta ditipu sindiket phone scam, Macau scam. Dulu kita panggil Macau scam. Macam inilah cerita dia. Isu dia sekarang ni, dia akan beritahu kita mangsa ni ada terlibat dengan pengubahan wang haram. Jadi dia suspek ni sindiket akan pandai. Dia akan beritahu, dia akan tanya kita, Tuan, puan ada berapa banyak duit dalam akaun? Kita ni punya pasal, takut duit tu hilang sebab dah bersara ni, tunggu masa je lagi. Tahun depan katanya nama kita akan insya-Allah dipanggil untuk mengerjakan haji. Konon lelah guna. Okay, disebabkan takut punya pasal, kita percaya dengan sindiket, dan sindiket akan minta kita buat satu pemindahan semua duit simpanan kita tu ke satu akaun bank yang lain dengan tujuan untuk bersihkan nama kita. Okay, itu dulu punya style, dia minta kita transfer. Sekarang tak perlu dah transfer, sebab sekarang kadang-kadang mangsa pun dia ada kekangan bila dah pencen ni, dia tak, anak pun tak duduk dengan dia akan ada kekangan, dia pun tak berapa sihat. Dia nak pergi ke bank susah, nak buat satu pemindahan duit kepada akaun sindiket. Okay, jadi senang sekarang ni, dia hanya berlalu telefon, dia minta butiran detail peribadi perbankan internet kita, dan bila dia sindiket dah tahu, sindiket cuba ubah nombor telefon yang TAC yang biasa kita terima OTP tu,
kepada nombor telefon sindiket. Lepas pada tu dia minta kita tunggu dalam tempoh 2 atau 3 minggu. Duit kita kononnya akan dibersihkan. Dan betul lah, cukup 2-3 minggu duit kita bersih terus dalam akaun. Nombor kita nak berhubung dengan sindiket pun dia block terus. Masa itulah baru kita rasa diri kita ditipu. Jadi kena hati-hati. Dan kena ingat ya, sebab kadang-kadang sekarang ni ayat selalu common dah pergi mana-mana. Simpan duit pun tak selamat. Okey, saya nak bagi tips lepas ni. Macam mana cara kita perlu hati-hati dengan maklumat data peribadi kita sendiri. Macam ni lah, kalau kes sindiket phone scam ni, dia tak suruh kita pergi bank dah buat pemindahan. Tetapi sebaliknya, dia minta nombor kad ATM debit kad kita yang kat depan tu ada 16 angka. Dia pair, dia minta dengan nombor frasa keselamatan yang dekat belakang kad tu. Lepas tu dia dah tahu dah nombor telefon kita. Okey, bila kali pertama, dia akan maklum pada kita, makcik, pakcik, selepas ni akan sampai 1 SMS. Nombor OTP tu, TAC, makcik boleh serah pada saya untuk tujuan kami selesaikan masalah pakcik atau makcik. Jadi kena ingat, setakat kita hanya memberi nombor akaun sahaja kepada sindiket ataupun orang yang kita tidak kenali, berkemungkinan akaun kita masih lagi selamat. Sebab apa? Bila dia tidak pair dengan nombor akaun, dengan nombor kad debit yang 16 digit dekat depan tu dan nombor frasa keselamatan belakang kad tu, kemungkinan sesuatu perbankan internet tak dapat diakses. Tapi kalau dia dah tahu detail komplit, macam kita isi borang lah. Kalau kita nak buat satu-satu permohonan kemasukan apa, selagi tak komplit, kita boleh next tak? Tak kan? Okay, jadi bila kita komplit, automatik bila sindiket dapat detail yang komplit, memang dia boleh tukar secara tidak langsung internet banking kita kepada pihak yang untuk sindiket kontrol tanpa pengetahuan kita. Even message pun, transaction pemindahan duit pun kita tak tahu. Sebab apa? Dia dah tukar TAC daripada nombor phone kita sepatutnya terima notification ataupun TAC atau ATP, dia dah tukar kepada nombor telefon sindiket. Kat situ point dia. Okey. Jadi kena hati-hati ya. Okey, jadi yang ni yang kerajaan akhbar ni bukan tipu Ini adalah yang benar. Sebab itulah bila kita tengok kan dekat sini, kebanyakannya memang mangsa kita adalah guru. Dan duit orang-orang pencen guru ni memang banyak. Memang banyak. Paling sikit 100,000 confirm ada. Lebih pun ada. Tahun lepas kita pernah siasat satu kes, 2 orang sekali dalam satu rumah kena kes phone scam. Satu mangsa ni dia adalah seorang pesara syarikat company besar, syarikat minyak yang besar. Okey, dia dah retired. Tapi yang mangsa mangsa ni pun sama juga seorang guru yang akan bersara 800,000 dalam masa 5 hari lesap duit. Dalam satu rumah mangsa. Bayangkan. Mula-mula dia detect mangsa yang kerja pesara swasta ni. Okey, lepas tu ditanya, you ada dengan siapa dekat rumah? Sindiket tanya. Dia kata, saya dengan adik saya. Saya berdua ni memang tak kahwin. Kami duduk rumah pusaka mak. Okey, adik ni kerja apa? Dia pun beritahulah, adik saya seorang guru tapi tak pencen lagi. Dalam 5-6 bulan lagi nak pencen. Okey, tak apa puan. Kami akan cek nombor IC adik ni, takut ada terlibat dengan mana-mana blacklist. Tak pasal-pasal, kakak pun kena, adik pun kena. 800,000 clear dalam masa 5 hari. Kakak dia 500,000 habis dalam akaun, adik dia 300,000 habis dalam akaun. Tu cik guru yang belum pencen. Dan tak mustahil kalau simpanan dibuat secara, orang kata secara konsisten, boleh ada duit sebanyak tu. Betul tak tuan-tuan puan-puan? Betul kan? Jadi kena hati-hati. Ya betul, orang kata rezeki ni kita tak tahu, betul tak? Kalau time kita ada rezeki, kalau sekali Allah nak tarik, dia tarik je, betul? Betul, tapi kita kena ingat, kena ada langkah-langkah berjaga-jaga. Okay, next. Okay, yang kedua adalah jenayah e-dagang. Yang ni adalah common lah. Sedangkan pelajar kita pun pernah menjadi mangsa yang mana kita beli barang secara online, kita masuk duit, kita tak dapat barang tu. Okay, yang tu orang kata yang tu daripada dulu lagi, tapi bila kita tengok zaman kita masuk pada zaman kita fasa COVID-19, semua urusan pembelian dibuat secara atas talian, betul tak?
sebab kita nak pergi mana-mana ada sekatan, betul? Okey, jadi di situlah ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mana menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Telegram untuk menjual barang-barang yang tak wujud. Okay, yang mana ditawarkan harga kita murah, kalau kita beli dekat pasar raya ataupun butik, barang tu mahal, tapi dia boleh bagi dengan harga separuh harga, kita bank in duit, kita tunggu barang tak sampai. Okay, next. Okay, tips saya ya, kena hati-hati dengan tawaran murah ataupun senang orang cakap too good to be true. Okay, jadi kena hati-hati, kena ada ni. Kalau kita tengok barang tu dekat butik harga 1,000, logik tak kalau kita nak beli online dengan harga 500? Mana untung seller tu? Jadi kita kena kaji dekat situ. Kalau rasa macam ini macam pelik je, jadi kena ambil langkah berhati-hati. Okay, next. Okay, tengok satu kes, beli kucing secara dalam tarian, guru lagi. Kena rugi 70,000. Yang ni kan, saya betul-betul tak boleh nak terima. Macam mana dia adapt dengan keadaan tu? Okey, dia memanglah kita tidak masalah, tak ada masalah. Memang kita kalau kita tengok kat mana-mana pun kita akan ada pencinta kucing. Sanggup berhabis duit, simpan duit untuk beli kucing peliharaan yang mahal. Tapi kalau kita nak beli secara online, kucing tu takkanlah seller tu nak post dengan bas, dengan post. Sampai je dekat kita, silap-silap kucing tu dah mati dah. Betul, kalau kita postage sekarang ni, dalam masa 1, 2, 3 hari akan sampai. Tapi binatang, kalau kita letak dalam kotak, sampai dekat kita beli 70,000, ada tak kemungkinan kucing tu akan mati? Sebab apa? Dengan tak makan, minum, betul tak? Okay, jadi kita kena buat keputusan pilihan yang bijak. Jadi kalau kita nak beli barang-barang macam beg ke, baju ke, itu lain. Tapi tengok ni ya, sampai beli kucing kena tipu sampai 70,000. Okay, next. Okay, yang seterusnya, yang ni pun bahaya juga. Sebab kadang-kadang dia berlaku dalam keadaan kita sedar, iaitu love scam. Okay, love scam ni modus operandi dia, okay, next. Okay, modus operandi dia, suspek ni akan cuba berkenalan, add kita dalam media sosial yang kebiasaannya Facebook ataupun Telegram ataupun Twitter ataupun sebagainya lah. Okey, jadi di sini dia cuba add kita dan dia berminat untuk berkawan dengan kita. Dan tuan-tuan, puan-puan sekalian dan pelajar-pelajar kena ingat ya, Facebook ni saya nak tanya, kita kena letak gambar kita sebenar ke yang macam dekat IC? Tak, boleh tak kita letak gambar orang lain? Boleh kan? Okey, dan kat sini sedikit ni memang totally dia akan pakai media sosial, contoh Facebook tu bukan gambar dia. Dia akan letak gambar-gambar Mak Saleh yang memang betul-betul handsome. Kita sekali tengok, biar betul dia nak berkawan dengan saya. Okey, jadi kes ni sedikit ni dia akan wujudkan satu hubungan yang lama. Paling sekejap 3 ataupun 5 bulan. Okey, bila dah wujudkan satu hubungan tu, setiap hari kita mesti kena tunggu Messenger ataupun WhatsApp, atau biasa dia akan guna Messenger pada dia, pada sedikit. Satu hari kita tak dapat Messenger tu, hidup kita akan rasa apa? Tak lengkap, datang kelas pun tak boleh nak fokus study. Betul, ini yang betul dan bukan tipu-tipu punya hal dan pernah berlaku. Kita punya mangsa biasanya kat sini memanglah orang yang ada pendapatan, pelajar pun pernah kena. Tapi yang orang yang berpendapatan ni kebiasaannya rugi memang bukan sikit tapi banyak. Kita pernah ada satu kes 300,000 perhubungan. Orang kata perhubungan cinta yang dia tak pernah pergi pun dan Mak Saleh tu pun tak pernah datang pun jumpa dia, dalam masa setahun habis 300,000 yang mana melibatkan 70 kali transaksi serah duit pada sedikit suspek. Tapi kelebihannya kat sini, mangsa tu dulu tak pandai pun speaking. Bila termasuk cintan-cintun dengan love scam ni, pandai mokcik tu cakap orang putih. Mokcik pandai mokcik cakap orang putih. Itulah mokcik rugi 300,000 pun cik boleh. Tapi kan mokcik pandai cakap dia orang putih. Lah ni mokcik nega kan. Senang dah kalau tourist nak mari beli. Itu kelebihan dia dapat. Tapi kerugian yang dia dapat, sebab apa? Sedikit ni dia memang bijak.
Sebab itulah kes-kes scammer serius saya cakap, dia adalah orang yang kena cerdik lagi pada kita yang jadi mangsa penipu. Tapi itulah kelebihan makcik tu dapat. Tapi selama dia dah sedar, baru dia rasa tak apalah, nak macam mana tak ada rezeki. Tapi 300,000 setahun lesap. Okay, next. Okay, siapa yang selalu menjadi mangsa? Siapa yang selalu jadi mangsa? Satu orang yang ada duit lah. Okey, sedikit ni dia akan tengok pada dia lah. Bila dia add kita dekat Facebook, kita ni bukan nak kata lepas tu nak salahkan orang. Macam mana orang boleh dapat data saya? Macam mana duit saya boleh hilang? Saya tak pernah bagi detail dekat orang-orang lain. Tapi kena ingat, semua orang ada Facebook dekat sini. Ada Instagram tak? Okey, seboleh-bolehnya Facebook tu nak buat apa? Mode public, betul tak? Sebab apa? Mungkin glamour lepas ni. Sebab sekarang ni kuasa viral adalah nombor 1. Sebelum saya datang pagi ni ke sini, semalam isu yang paling viral, siapa boleh beritahu saya? Pandai. AA, betul tak? Tengok semua orang tahu. Saya pun kena tahu. Walaupun saya kerja polis, sebab kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik viral tu. Tapi kuasa viral, tengok tak? Dan seboleh-bolehnya kita ni nak jadi status mode macam artis. Bila kita post apa-apa, public tengok. Wih, dia pergi kat sini lah, dia pergi overseas lah. Okey, jadi dekat situ, secara tidak langsung, kita dah mendedahkan aktiviti kita tanpa kita sedari. Dan kat sini, dekat luar tu, dekat public kita tak tahu orang niat jahat pada kita. Mungkin nak menjadikan kita ni mangsa untuk di-scam ataupun kes-kes lain. Okey, next. Wanita rugi 3.9 juta diperdaya kekasih Korea. Ini lagi satu masalah. Ini jujur saya cakap sekarang kan, bukan macam saya dulu pada zaman dulu kala, masa dulu saya darjah 2, darjah 3, saya tak tahu pun apa tu artis Korea ke apa ke. Sekarang bila kita tengok anak-anak kita darjah 2, darjah 5, dah tahu dah kalau pergi nak beli baju raya, nak fashion style Korea. Inilah pengaruh media sosial. Dan tak mustahil pelajar-pelajar depan saya ni pun, you all tak grad lagi, you all tak masuk lagi alam pekerjaan, banyak yang terpengaruh dengan fashion Korea. Okay, jadi macam inilah, terlalu taksub, tak pasal-pasal, rugi 3.9 juta ditipu oleh kekasih Korea. Okay, next. Okay, jelas tak dekat situ? 3 daya, saya beritahu modus operandi, 1 phone scam, 1 tipu e-dagang, e-belian, beli internet, dan yang ketiga adalah love scam. Okay, yang keempat, saya rasa last lah, saya rasa tipu pelaburan. Yang ni pun agak membimbangkan. Kalau siapa pernah perasan, saya punya Datuk Seri Pengarah Jenayah Komersial di Bukit Aman pernah keluarkan satu artikel press conference, berbuih dah bercakap. Jangan sertai apa-apa pelaburan yang tak sah. Okey, sedikit pelaburan ni, okey, mana-mana syarikat ataupun syarikat kewangan nak menjalankan pelaburan, dia perlu ada lesen. Dan kebanyakannya yang ada sekarang ni tak ada lesen. Sebab apa? Bila kita ada lesen, kita tidak boleh menawarkan keuntungan tu lebih daripada kita punya modal. Tapi sedikit pelaburan ni dia mengamalkan konsep, contoh ambil package platinum, labur 500, 3 jam dapat 2,000. Kalau benda tu betul sahih, saya pun nak. Tak perlu kerja polis, duduk relax je, online transfer tu masuk 500, 3 jam dapat 2,000. Cuba bayangkan kalau saya masuk 10,000, 3 jam saya akan dapat berapa dengan nilai yang dibagi tu. Tapi sedikit ni dia bijak. Dia akan gunakan testimoni-testimoni yang fake. Ada phone tak? Semua tuan-tuan mesti ada phone kan? Pernah tak ada Telegram tak? Dia biasa kes pelaburan ni dia akan add kita dalam Telegram. Pernah tak tuan-tuan, puan-puan atau pelajar di-add dalam grup tu? Tanpa kita sendiri yang masuk. Pernah? You all buat apa dengan benda tu? Okey, saya nasihatkan kalau tiada kepentingan untuk diri sendiri, baik quick saja. Dan sekarang ni kita ada lagi satu langkah dekat atas tu, dia macam ada 3 titik, betul tak? Okey, kita klik kat atas tu kita boleh report spam.
Okey, dan kita suspicious apa benda tu adalah scam, kita tulis je. Sebab sebenarnya dalam group tu sebenarnya dia mencari testimoni yang fake sebenarnya. Ada je dia cakap, wish, Alhamdulillah tak sampai 2 minit saya transfer, saya dah dapat pulangan. Sebenarnya dalam tu semuanya adalah kita syaki adalah scammer juga. Dia mengemukakan testimoni yang menyatakan dia masuk ni dapat banyak ni, sebenarnya fake. Dan sekarang ni kita dah banyak teknologi, kita ada AI lah, Adobe Photoshop atau sebagainya. Kadang-kadang dia letakkan slip bank. Dia masuk tadi contoh 300, lepas tu dia dapat pula pulangan 3,000. Dia pun post dalam grup Telegram tu. Dia pun meyakinkan lagi kita. Sekarang ni slip bank tu pun orang boleh edit. Nampak real. Sekarang macam-macam teknologi sekarang ni yang tak terkejar kita ni dengan teknologi AI, betul tak? Memang kalau kita tengok banyak kebaikan, tapi sebenarnya di sebaliknya adalah keburukan ni pun banyak dan kita tidak tahu, takut benda tu akan merosakkan kita. Okey. Next. Okey, melabur kalau ciri-ciri pelaburan ni yang biasanya yang tak wujud ni, biasanya dia akan menjanjikan pulangan yang tinggi. Lepas tu dia akan minta kita labur dengan segera. Okey, labur dengan segera tu macam mana? Kalau sekiranya kita lambat ambil package ni, sold out. Jadi kita rasa macam rugi. Jadi bila kita terlepas satu package ni, mungkin dia tawarkan lagi dengan package lain. Tapi kebiasaannya, bila kita masuk dengan amount yang kecil, dia akan bagi keuntungan tu. Bila kita dah rasa tertarik, terpikat dan berminat, kita akan masuk yang lebih tinggi. Bila masuk lebih tinggi, bila sampai nak dapatkan pulangan tu, dia akan beritahu kita punya sistem breakdown. Sebab ramai sangat kita nak akses, nak bayar duit untung hari ni. Kita pun tunggu 2-3 hari, apanya sistem sampai breakdown. Tunggu, tak dapat. Dalam masa yang sama, dia ada di kalangan dalam grup tu yang akan cuba pengaruh kita masuk package-package lain pula. Jadi hati-hati. Sebab pelaburan ni kalau secara sah, dia kena dapatkan lesen. Kebanyakannya bila kita semak dengan bank negara yang kes-kes scammer ni, memang tak ada berdaftar dan tiada lesen daripada pihak bank negara. Sebab tu dia boleh menggunakan konsep melabur 500, 3 jam dapat 5,000. Kena hati-hati. Sebab kat sini tidak mustahil, bukan saya minta lah. Tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar sekalian mungkin boleh jadi mangsa. Sebab pelaburan ni dia memang kita nampak macam scam lah sebab dia tak wujudkan. Tapi pada mula-mulanya dia bukan perdaya pun kita. Dia bagi tawaran kita yang tertarik. Betul tak? Kadang-kadang. Lepas tu satu lagi konsepnya, nak cepat kaya. Sebab tu kalau betul, orang tamak selalu rugi. Okay, next. Ya. Okay, jadi next. Last. Okay, next. Lagi. Okay, next. Okay, last kali sebelum saya last kali untuk student lah. Dia ada lagi satu kes sekarang ni, tipu tawaran kerja sambilan. Yang mana you all student, you all tak perlu pergi kerja tapi you all boleh part time job. Jangan dia part time job ni dia akan sediakan satu platform, you all kena sediakan modal untuk beli barang daripada platform-platform contoh Lazada, Shopee. Sebenarnya itu adalah fake. Mula-mula kita beli barang untuk customer harga RM10, kita dapat RM1 untung. Lepas tu ditawarkan kita dengan package yang seterusnya lagi, sampailah pernah satu jadi kes student kita IPTA di Terengganu ni rugi RM70,000. RM70,000. Bila kita tanya mana awak dapat duit tu? Dia kata saya pinjam kawan, saya minta mak ayah saya. Tapi dia memang anak orang berada lah. RM70,000. Duduk dekat college, dekat kampus kediaman, kena tipu tawaran kerja sambilan. Kena hati-hati. Dan kalau sekiranya rasa macam tak pasti, buat semakan dengan pihak PDRM ataupun pihak saya di unit siasatan. Next. Last kali page. Next. Saya izinkan saya sikit je lagi. Sekarang ni semua kes-kes perdayaan scammer ni, semua duit tu akan masuk ke satu akaun. Jadi satu akaun ni, pemilik akaun ni lah yang kita panggil keldai akaun. Kita akan tuduh dia dekat mahkamah sehingga mendapat hukuman yang setimpal dengan nilai kerugiannya. Dan kena hati-hati ya. Sekarang ni kalau kita jadi mangsa scam, mungkin duit kita hilang. Dan satu lagi modus operandi yang terbaru, kita takut orang guna detail akaun kita
tanpa kita sedar jadikan kita mule account. Yang mana tanpa segan silu pihak saya akan turun buat tangkapan kepada yang berkenaan untuk kita tuduh dekat mahkamah. Kita pernah ada tangkap cikgu, doktor yang menjadi mule account ni, kita tuduh dekat mahkamah dan dia akan menjadi satu tahap yang macam menyukarkan dia untuk mendapatkan kerja-kerja di jabatan kerajaan sebab dia dah ada rekod jenayah lampau. Jadi kena hati-hati. Satu je pesanan saya, kena hati-hati jaga detail akaun kita. Yang mana kalau orang minta nombor akaun kita, kita kena pastikan tujuan apa akaun tu dia orang tu minta dengan kita. Dan satu lagi, kita jangan bagi nombor kad debit kita yang 16 angka dengan nombor yang belakang frasa keselamatan tu kepada mana-mana pihak walaupun kita kenal sekali. Lepas tu yang seterusnya, jangan tekan apa-apa link SMS ataupun WhatsApp yang kita tak tahu apa sebenar tujuan dia. Okay, kalau contoh diberitahu dia daripada pihak bank minta update information detail, sila klik yang berkenaan. Tak perlu klik, mati, tak perlu layan, delete je. Bagi saya delete je SMS ataupun WhatsApp tu, call balik bank betul tak buatkan pengesahan. Kena hati-hati sebab sekarang ni, sebab tu saya kata kalau dijemput saya untuk bagi taklimat berkenaan dengan scammer ni, memang kita akan kena bagi daripada awal sehingga akhir sebab kita tak tahu macam mana kita nak audience kita tahu ending dia macam mana sebenarnya. Jadi tip saya, jagalah detail akaun kita. Kalau sekadar kita menyerahkan akaun kita sahaja, tu tidak ada masalah. Sebab kalau kita tengok kita punya contoh lah, sekarang ni kalau kita kerja jabatan kerajaan sekalipun, kita buat mana-mana tuntutan pun mesti nak nombor akaun, betul tak? Okey, jadi kadang-kadang ada orang bertikam, kalau kita bagi nombor akaun tu pun selamat tak? Hanya sekadar nombor akaun tu tidak masalah. Sebab kalau hanya nombor akaun, duit akan masuk dekat kita. Orang tidak boleh keluarkan duit kita tanpa pengetahuan. Tapi kalau kita ada tekan apa-apa link, sebab tidak mustahil hackers akan hack kita punya, daripada link tu dia dah letak dah apa benda yang dia nak sebenarnya. Dan masa yang sama, kita dah next tu, kita dah bagi semua detail kita. Okay, jadi kena hati-hati. Okay. Jadi itu sajalah sebab saya nak bagi ruang dan luang untuk bertanya pun saya rasa mungkin dah tak sempat memandangkan kekangan masa. Sebab tu saya cakap kalau diizinkan waktu saya dapatkan satu slot yang khas untuk kes-kes scammer ni je. Jadi saya akan beritahu secara lebih detail macam mana dia boleh berlaku. Jadi sekarang saya benar skip yang berkenaan je saya bagi. Okey. Itu sajalah daripada saya. Jadi apa-apa persoalan boleh bertanya ataupun boleh kontak di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu di bahagian siasatan jenayah komersial untuk bertanyakan apa-apa kemusykilan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rasmi. Okey, jadi seperti yang dimaklumkan tadi, saya diberi inilah kesempatan untuk merasmikan. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan istiadat lafaz ikrar dan penyampaian watikah pelantikan jawatan kuasa pelajar perwakilan pelajar JPP 2024-2025 bagi IPG Kampus Datuk Razali. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Dihormati Asisten Superintendent Nur Syahiram binti Adam, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Kuala Terengganu atas ucapan perasmian sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. Pajuzi bin Awang, Timbalan Pengarah IPGM Kampus Datuk Razali Ismail selaku pengerusi jawatan kuasa penasihat JPP bagi mengisytiharkan pemasyhuran pelantikan JPP secara rasminya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh pengarah, saya dengan ini secara rasminya melantik pelajar-pelajar ini sebagai jawatan kuasa perwakilan pelajar
Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Datuk Razali Ismail bagi sesi 2024-2025 yang diketuai oleh Yang di-Pertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar, ahli-ahli majlis tertinggi dan ahli-ahli mesyuarat Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar. Sekian. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Teknologis Dr. Pajuzi bin Awang, Timbalan Pengarah IPGM Kampus Datuk Razali Ismail selaku pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat JPP atas pemasyhuran pelantikan sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, pilihan raya kampus IPGM Kampus Datuk Razali Ismail bagi tahun 2024 telah sempurna dilaksanakan pada 3 Februari 2024. Seramai 1,167 orang pelajar telah menunaikan tanggungjawab untuk keluar mengundi bagi memilih 27 orang ahli majlis tertinggi dan ahli majlis mesyuarat Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar bagi sesi 2024-2025. Pada hari ini, seramai 27 orang ahli majlis tertinggi dan ahli majlis mesyuarat akan menerima watika pelantikan secara rasminya daripada Yang Berusaha Timbalan Pengarah selaku pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar IPGM Kampus Datuk Razali Ismail. Untuk itu, majlis mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. Pajuzi bin Awang, Timbalan Pengarah IPGM Kampus Datuk Razali Ismail untuk mengiringi Yang Dihormati Asisten Superintenden Nur Syahiram binti Adam, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Kuala Terengganu bagi menyampaikan watikah pelantikan kepada 27 orang ahli majlis tertinggi dan ahli majlis mesyuarat Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar sesi 2024-2025. Dipersilakan. Penyampaian watika pelantikan dimulakan dengan ahli-ahli majlis mesyuarat. Dipersilakan Saudari Siti Nur Salina binti Zawawi, Naib Pengerusi Biro Keusahawanan. Saudara Muhammad Syafiq bin Jabar, Pengerusi Biro Keusahawanan. Saudari Siti Nur Ain binti Azhari, Naib Pengerusi Biro Hal Ehwal Wanita. Saudari Gan Mei Yi, Pengerusi Biro Hal Ehwal Wanita. Saudari Hanis Syuhada binti Rosmadi, Naib Pengerusi Biro Sukan dan Rekreasi. Saudara Hakmal Alif bin Cik Basir, Pengerusi Biro Sukan dan Rekreasi. Seterusnya, Saudari Wan Nur Izzah binti Wan Zailani, Naib Pengerusi Biro Teknologi Maklumat dan Penerbitan. Saudara Adam Iskandar bin Anwar, Pengerusi Biro Teknologi Maklumat dan Penerbitan. Seterusnya, Saudara Cik Nizamuddin bin Cik Zakaria, Naib Pengerusi Biro Kesenian dan Kebudayaan. Saudari Fitri Syuhada binti Muhammad Nasir, Pengerusi Biro Kesenian dan Kebudayaan. Saudara Muhammad Zarfan Arif bin Muhammad, Naib Pengerusi Biro Agama, Dakwah, Moral dan Disiplin. Saudara Muhammad Irfanuddin bin Sukairi Jafni, Pengerusi Biro Agama, Dakwah, Moral dan Disiplin. Saudari Nurul Amrina Mardiah binti Muhammad Fauzi, Naib Pengerusi Biro Sosial dan Kebajikan.
Saudara Khairul Nizam bin Mistam, Pengerusi Biro Sosial dan Kebajikan. Seterusnya, Saudari Farah Nabihah binti Muhammad Shah, Naib Pengerusi Biro Kediaman Pelajar. Saudara Ahmad Ammar Khairun Nashif bin Abdul Rauf, Pengerusi Biro Kediaman Pelajar. Saudari Nur Anis Fasiah binti Zainal, Naib Pengerusi Biro Akademik, Inovasi dan Protokol. Saudara Ahmad Airil Zaim bin Ahmad Zaki, Pengerusi Biro Akademik, Inovasi dan Protokol. Saudara Nik Ahmad Fitri bin Nik Hasmi, Naib Pengerusi Biro Perhubungan Domestik dan Antarabangsa. Saudari Nurdini Anati binti Muhammad Yusni, Pengerusi Biro Perhubungan Domestik dan Antarabangsa. Seterusnya, penyampaian watika pelantikan kepada ahli-ahli majlis tertinggi. Dipersilakan Saudara Muhammad Umar bin Muhammad Asri, Naib Bendahari Agung Kehormat. Saudari Nur Yasmin Nabilah binti Fauzi, Bendahari Agung Kehormat. Saudari Sumayyah Hasni binti Cik Muhammad Adli, Naib Setiausaha Agung Kehormat. Saudara Muhammad Hanif bin Nur Selin, Setiausaha Agung Kehormat. Seterusnya, Saudara Muhammad Aidil Azhar bin Kamaruzaman, Naib Yang di-Pertua 2. Saudari Amira Sofia binti Muhammad Noor, Naib Yang di-Pertua 1. Dan Saudara Nik Muhammad Firdaus bin Yusof Yang di-Pertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar Sesi 2024-2025. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Dihormati Asisten Superintenden Nur Syahiram binti Adam, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Kuala Terengganu serta Dif-Dif Kehormat atas penyampaian watika pelantikan itu tadi. Hadirin yang dimuliakan, seterusnya bagi meneruskan tertib istiadat, majlis dengan ini mempersilakan Yang Dihormati Saudara Nik Muhammad Firdaus bin Yusof, Yang di-Pertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar Sesi 2024-2025 untuk memimpin lafaz ikrar jawatan Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bahawasanya kami, Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar, sesi 2024-2025, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Datuk Razali Ismail, dengan ini berikrar sedia berkhidmat, bekerjasama dan memberi sumbangan kepada semua warga institut serta berusaha memupuk keikraman dan perpaduan, menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab, berdedikasi dan demokratik, mempunyai niat yang baik, jujur, berakhlak perilaku yang terpuji dalam menjalankan tugas, menjaga dan meningkatkan nama baik institut sepanjang masa, mematuhi tata susila agama, masyarakat, profesion perguruan dan sentiasa menampilkan citra guru yang unggul dan cemerlang. Bahawasanya kami faham sekiranya kami mengingkari mana-mana bahagian ikrar ini, pihak pentadbiran institut boleh mengambil tindakan tata tertib yang sewajarnya ke atas kami. Kepada Allah kami berserah. Terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Saudara Nik Muhammad Firdaus bin Yusof atas pimpinan lafaz ikrar jawatan itu tadi. Majlis seterusnya mempersilakan yang dihormati Saudara Nik Muhammad Firdaus bin Yusof yang di-Pertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar sesi 2024-2025 untuk menyampaikan ucapan sulung beliau sebagai yang di-Pertua JPP IPGM Kampus Datuk Razali Ismail kepada seluruh warga KDRI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Salam pintar dan salam sinar IPGM KDRI. Terima kasih pada saudara dan saudari peneraju acara. Yang dihormati Asisten Superintendent Nur Syahiram binti Adam, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Daerah IPD Kuala Terengganu yang berusaha Teknologis Dr. Pajozi bin Awang, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Datuk Razali Ismail, merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat JPP yang berusaha Yang Mulia Tengku Nur Faizul bin Tengku Embong, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar, merangkap Ketua Pensyarah Penasihat Jawatan Kuasa Penasihat JPP, pegawai-pegawai daripada Polis Diraja Malaysia, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah kanan, pensyarah-pensyarah penasihat JPP 2024-2025, Barisan Kepimpinan JPP sesi 2024-2025, seterusnya hadirin tetamu yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang Maha Esa kerana dengan izin dan rahmat daripadanya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam istiadat lafaz ikrar dan penyampaian watikah pelantikan JPP 2024-2025 IPGM Kampus Datuk Razali Ismail. Hadirin sekalian, hari ini pada tanggal 10 Mac 2024, sudah sebulan saya memegang mandat selaku yang di-Pertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar untuk sesi pada kali ini. Dalam tempoh ini juga telah dibentuk kabinet yang akan bergerak bersama-sama di bawah satu visi dan misi untuk terus mengangkat hak dan kebajikan para siswa guru sekalian. Kami sedar bahawa tanggungjawab dan amanah yang diberikan ini bukanlah satu perkara untuk kami bangga-banggakan.
namun sebaliknya menjadi satu kewajipan untuk kami perjuangkan dan laksanakan demi kesejahteraan dan keharmonian kita bersama. Saya juga sedar betapa diri ini kerdil dalam menggalas amanat sebesar ini. Namun, saya bertekad akan tetap kuat dan teguh dalam mengatur langkah bersama-sama pemimpin yang lain bagi memastikan segenap aspirasi siswa sekalian dapat dicapai. No one will be left behind. Hadirin sekalian, dalam usaha untuk memastikan visi dan misi ini dapat kita kecapi bersama, kami tidak mampu untuk melakukannya hanya dengan tenaga dan kekuatan kami sendiri. Kami memerlukan sokongan dan bantuan semua warga kampus untuk sama-sama kita memacu perjalanan kampus yang lebih baik. Ingatlah, it takes the whole nation to build and run a country. Pada kesempatan ini juga saya mengajak untuk kita sama-sama mengukuhkan perpaduan dalam kalangan kita. Suburkanlah kasih sayang sesama kita dan janganlah sengaja menimbulkan polemik ataupun provokasi yang boleh mengeruhkan keharmonian antara kita. Dan agak janggal sekiranya saya sebut tentang perpaduan tanpa saya menyeru untuk kita semua memeriahkan pusat-pusat perpaduan kita, antaranya Pusat Islam Al-Muttaqin dan mana-mana venue sukan yang ada di kampus kita ini. Kedua-dua contoh yang saya ketengahkan pada hari ini membawa mesej yang serupa, iaitu tempat untuk kita sama-sama berukhuwah antara kita dengan meruntuhkan segala tembok halangan yang dibenteng oleh senioriti, pangkat ataupun jawatan. Bak kata orang tua-tua, yang raja membuang takhta, yang datuk meninggalkan gelarannya. Warga dewan sekalian, saya petik pepatah barat yang berbunyi, problems are inevitable in every endeavor, but it's how we face and overcome that defines our journey. Masalah ataupun isu akan sentiasa wujud sepanjang perjalanan ini. Namun, bagaimanakah keadaan kita dalam kita menghadapi pelbagai masalah yang mendatang? Adakah kita terus mengalah atau terus melatah dan mungkin juga terus terdiam? Maka saya menyeru kepada hadirin sekalian untuk sentiasa menyalurkan sebarang permasalahan melalui medium yang betul. Kita boleh duduk semeja bertemu empat mata untuk mencari penyelesaian kerana setiap masalah akan ada sinar penyelesaiannya. Gunakanlah kelebihan dan kekuatan yang sedia ada untuk kita sama-sama membantu menyelesaikan masalah yang sedang ataupun bakal mendatang. Gunakanlah wadah kepimpinan Datuk Razali Ismail atau KEDRIS sebagai platform terbaik untuk kita bermusyawarah untuk menyelesaikan setiap masyakkah. Seruan ini juga selari dengan abjad P pada slogan pintar berkaitan permuafakatan yang sudah semestinya akan membawa berkat. Hadirin sekalian, dalam Plan Strategik Transformasi IPG 2016-2025, kluster ke-6 telah menyebutkan tentang pemantapan kualiti pelajar. Pihak pengurusan IPGM KDRI sentiasa bergiat proaktif dalam merencana dan melaksanakan pelbagai program yang dapat membentuk kemenjadian kualiti seorang pendidik dalam kalangan siswa dan siswi guru IPG KDRI. Oleh itu, banyak peluang yang dibuka untuk siswa guru menyertai program yang menerapkan pemantapan kualiti diri ini, sama ada di peringkat kampus, di peringkat negeri, kebangsaan ataupun di peringkat antarabangsa. Jika peluang itu dicari, saya yakin dan percaya bahawa tenaga pengajar di IPG KDRI sentiasa bersedia dalam menyumbangkan kepakaran mereka untuk membantu menggilap bakat dan kebolehan siswa guru sekalian. Pada kesempatan ini juga, seiring dengan pengenalan Go Cashless KDRI baru-baru ini, saya menyeru siswa guru sekalian untuk sama-sama membudayakan program transaksi tanpa tunai ataupun cashless semasa berada di dalam kampus kita ini. Untuk masa yang terdekat, siswa guru boleh membudayakan penggunaan cashless di Street Food Moreh pada bulan Ramadan ini dan berpeluang untuk memenangi kupon dan hadiah cabutan bertuah. Ini merupakan satu inisiatif baharu yang diperkenalkan oleh pihak JPP 04 dalam membudayakan cashless transaction di IPG KDRI. Hadirin, akhirnya sebagai rangkuman ada 3 pesan utama yang saya titipkan buat diri saya dan kita semua. Pertama, jagalah perpaduan sesama kita dan elakkanlah sebarang sengketa kerana kita diseru untuk bersatu, bukannya berseteru. Kedua, bijaklah dalam menghadapi masalah. Perbincangan penyelesaian yang tuntas mampu untuk mengelakkan masalah daripada terus membarah. Dan yang ketiga, teruskan menyokong usaha-usaha pemantapan kualiti unggul bakal pendidik buat bekalan di kemudian hari. Itu sahaja ucapan sulung saya pada hari ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.
Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Dihormati Saudara Nik Muhammad Firdaus bin Yusof Yang Dipertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar sesi 2024-2025 atas ucapan itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada pagi ini sudah hampir melabuhkan tirainya. Sebagai tanda kenang-kenangan, majlis dengan berbesar hati mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. Pajuzi bin Awang, Timbalan Pengarah IPJM Kampus Datuk Razali Ismail untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Dihormati Asisten Superintendent Nur Syahiram binti Adam, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Kuala Terengganu. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Teknologis Dr. Pajuzi bin Awang serta Yang Dihormati Asisten Superintendent Nur Syahiram binti Adam atas penyempurnaan penyampaian cenderamata itu tadi. Majlis seterusnya mempersilakan Yang Berusaha Yang Mulia Tengku Nur Faizul bin Tengku Embong selaku penghulu istiadat untuk mengisytiharkan istiadat lafaz ikrar dan penyerahan watika pelantikan Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar sesi 2024-2025 ditangguhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya mengumumkan majlis penyampaian watikah pelantikan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Datuk Razali Ismail bagi sesi 2024-2025 ditangguhkan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Yang Mulia Tengku Nur Faizul bin Tengku Embong selaku penghulu istiadat atas pengisytiharan itu tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan berkat doa kalian jua, istiadat lafaz ikrar dan penyampaian watika pelantikan Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar sesi 2024-2025 telah selamat disempurnakan. Ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke tujuan. Kami mendoakan agar semoga Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar sesi 2024-2025 akan terus cemerlang dan gemilang serta sentiasa komited dalam melaksanakan tugas demi kemaslahatan seluruh warga IPGM KDRI. Mewakili Jawatan Kuasa Majlis, dengan doa sebagai hamba Allah yang amat zalil, kami memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan sepanjang mengendalikan tertib majlis pada hari ini. Semoga kita dapat bersua lagi di lain masa dan ketika. Hadirin dimohon berdiri untuk nyanyian lagu Kami Guru Malaysia.
Mengumumkan perarakan keluar yang dihormati Asisten Superintendent Nur Syahiram binti Adam, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Kuala Terengganu bersama-sama Div-Div Kehormat dan JPP meninggalkan teratak majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman